Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani Maulana wa Qudwatuna Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani wa Hujjatul Islam Al-Imamu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi yang mulia ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imamul Ghazali dan terjemahan daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Moga-moga dengan pengajian ini menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan semakin baik, sehinggalah Allah ambil nyawa kita dalam keadaan yang baik dan akhirnya ditempatkan di tempat yang terbaik, yakni syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita jawi muka surat 10 bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu, istimewa pula ilmu tauhid,
Dan ayat yang keduanya firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada kami jadikan jin dan manusia, jin dan anas, melainkan kerana menyembah mereka itu, yakni mengerjakan ibadat akan kami. Dan memadalah dengan ayat ini menunjukkan atas kemuliaan ibadat dan melazimkan berhadap atasnya. Baik, kita berhenti setakat tu dulu, kita tengok. Jadi kata Syekh, dan memadalah dengan ayat ini. Ayat mana? Ayat atas balik. Ayat atas dia. Saya bacakan sikit ayat dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Talaq ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Shadaqallahul azim, yang artinya Allahul ladzi, Allah yang, al-ladzi itu maknanya yang, Allah yang, khalaqa telah menciptakan, sab'a 7, samawatin langit, Allah yang telah menciptakan 7 langit, wa minal ardi dan daripada bumi, mithlahunna sepertinya juga. Maknanya 7 langit dan 7 petala bumi. Yatanazzalul amru, yatanazzalu itu artinya diturunkan, al-amru urusan atau pekerjaannya, bainahunna di antara keduanya, keduanya maknanya langitnya bumi, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Antaranya iaitu antara langit dan bumi, lita'lamu supaya kamu ambil tahu, supaya kamu mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berkuasa atas tiap-tiap suatu itu amat kuasa. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala senyata telah meliputi dengan tiap-tiap suatu ilmunya. Jadi dalam ayat ni, surah Talaq ayat 12, Allah kata, aku yang jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi, dan barang yang ada di antara keduanya. Keduanya situ makna keduanya antara langit dan bumi. Nak maksudnya sini semua benda lah Allah buat. Maksudnya begitu. Langit lah yang dimasukkan dengan 7 petala langit nu bukan langit yang kita dongak ke atas ni, tu bukan. Itu panggil awan je, ataupun panggil, kita sebut langit bumi lah, atau langit dalam bahasa sains. Tapi langit yang dimaksudkan dalam bahasa agama, iaitu yang kita tak nampak dengan mata kepala. Lepas tu sebut 7 petala langit. Mana nampak 7 petala langit tu kan? Langit-langit ni maknanya alam gaib. Yang ada di sana tu para malaikat Allah ada di sana. Jadi maknanya nak masukkan langit ni alam gaib, alam malakut. Jadi maknanya semua alam gaib Allah yang ciptakan, dan juga bumi. Bumi maksudnya alam nyata yang kita duduk sinilah. Ni panggil bumi. Jadi yang nyata ni pun semua Allah ciptakan. Maknanya yang nampak pun Allah ciptakan, yang tak nampak pun Allah ciptakan. Maksudnya tu. Dan antara keduanya, makna apa-apa saja yang berkait dengan kedua-duanya. Kedua baik, makna kata yang langit, yang bumi, yang zahir, yang batin, yang gaib, yang nyata. Semua sekali Allah lah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan atas semuanya itu Allah mengetahui akan ia. Itu ayat dia. Jadi kata Syekh, dan memadalah. Memada maknanya memadai, cukup. Dan cukuplah atau memadailah dengan ayat ini, ayat yang kita baca tadi tu, akan dalil atas kemuliaan ilmu. Maka dengan ayat itulah cukup menjadi bukti bahawa wajib ataupun pentingnya akan ilmu
ilmu agama. Wajib. Sebab apa? Sebab yang jadikan semuanya Allah. Maka bila yang jadikan semuanya itu Allah, maka perlulah kita kenal Allah. Kan? Sebab kita ambil apa yang Allah cipta tapi tak kenal Allah. Tak jahat gitu. Kan? Barang yang kita ambil kat dunia ni, kita makan ke apa ke sebagainya, dah tak kenal tak yang cipta siapa, yang cipta beras apa sebagainya? Allah. Jadi kena kenal. Jadi dari situlah kata Syekh ni, memadalah dengan ayat tu menunjukkan dalilnya pentingnya ilmu ataupun mulianya akan ilmu Allah. Istimewa pula, istimewa maksudnya khusus. Khususnya ilmu tauhid yang paling nombor satu dalam nisbah ilmu akidah, ilmu tauhid. Dia ada banyak nama. Ada namanya tauhid, ada namanya akidah, ada namanya ilmu kalam, dia juga. Ada namanya fiqhul akbar, fiqh yang besar, dia juga. Jadi itu nama-nama dia. Banyak nama tu maknanya menunjukkan hebatnya ilmu tu. Jadi kalau kita dengar ustaz lain dia sebut lain, ilmu akidah, ya, dia itulah. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, sama tu semua. Itulah namanya ilmu tauhid. Cumanya lain-lain nama nak menyatakan makna yang berbeza-beza. Kalau tauhid maknanya ambil daripada perkataan ahada atau wahidun. Ahada maknanya satu atau tunggal. Tauhid mensatukan atau menunggalkan. Menunggalkan apa dia? Menunggalkan Allah. Maknanya mengesakan Allah di dalam hati kita. Bukan Allah tak esa, kita kena mengesakan Allah baru Allah jadi esa. Tak, Allah memang esa dah. Masalah hati kita. Hati kita belum lagi mengesakan Allah semata-mata. Hati kita ni masih lagi bercampur-campur dengan perkara yang lain, termasuk Allah sekali. Jadi bershare-share lah, berkongsi-kongsi. Share tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu kita sebut kongsi. Bahasa Arab dipanggil syirik. Syirkun, syirik. Kan? Syaraka. Syirik itu makna perkongsian. Sebab tu bila Arab dimelayukan jadilah namanya syarikat, atau orang buat syarikat. Syarikat dia kan. Syarikat tu maksudnya dia berkongsi modal untuk membina sebuah company ataupun yalah perniagaan dia. Dia panggil syarikat. Syarikat tu sebenarnya ambil daripada perkataan syarik dalam bahasa Arab, yakni dengan makna kongsi. Syirik itu kongsi. Jadi makna kata yang buka syarikat bukanlah jadi syirik dah. Perkongsian dalam bab keduniaan tak ada masalah. Tapi perkongsian dalam bab ketuhanan haram, tak boleh. Jadi kongsi-kongsi Allah Ta'ala ni dengan yang lain, syirik. Jadi kafir. Jadi sebab tu kita kena faham, mana boleh kita juga sambut agama lain punya perayaan, tak boleh. Jadi syirik lah. Jadi berkongsi apa nama Islam, lepas tu dia kata kongsi raya. Tengok dulu kongsi raya tang mana. Kalau bahagian kebangsaan saja, nak perpaduan kebangsaan, Melayu bersatu padu dengan Cina, dengan India, tak apa, sebab tu bangsa. Tapi kalau kita kata kita bersatu padu atas agama, haram. Mana boleh kongsi agama? Islam tak boleh. Kita bergabunglah Islam, Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi, tak boleh. Hukumnya haram. Jadi syirik. Itu perkongsian. Jadi itulah namanya ilmu tauhid. Dia kata istimewa pula ilmu tauhid. Kerana ilmu tauhid ilmu yang paling utama. Ulama menggambarkan turutan ilmu ini dengan gambaran sebuah pokok. Jadi tauhid itu ibarat batangnya, batang pokok. Sebab tu hikmah kejadian Allah cipta dipanggil hikmatut tasyrik. Allah cipta alam ni, pokok tumbuh-tumbuhan ni, kebiasaannya kita tengok kebanyakan pokok batangnya satu. Mana ada batang dua dah? Batang satu. Biasanya lah kebanyakan pokok. Jadi menunjukkan bahawa tauhid satu saja. Tak boleh ada dua, tak boleh ada tiga. Sebab tu tauhid ni tak ada satu mazhab dia, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita singkatkan jadi aswaja. Satu je, aswaja je, akidah ahli sunnah wal jamaah.
Lain daripada ahli sunnah wal jamaah kafir belaka. Tak kira siapa-siapa pun, nama apa pun. Kalau akidah dia bukan daripada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, ahli sunnah wal jamaah, maka dia terkeluar daripada akidah yang satu, yakni tauhid yang satu. Batangnya satu saja. Adapun orang tanya perbicaraan tentang ilmu tauhid 3 serangkai, yakni ilmu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Yang biasa kita mengaji rata-rata surah masjid, kebanyakannya kita mengaji tu ilmu sifat 20. Sifat 20 tu betul dah. Sifat 20 tu akidah ahli sunnah wal jamaah tu. Sifat 20 tu Asy'ariyah Maturidiyah lah tu. 1 sampai 13 Asy'ariyah, tambah lagi 7 Maturidiyah. Itu makna kita punya fahaman ataupun kita punya fikrah dalam masalah akidah. Kena ambil tahu ni. Supaya kita jangan tertipu dengan fikrah-fikrah yang mendatang ataupun yang lain. Sebab mereka ni menggayakan gaya ulama. Pakaian macam ustaz juga, jubah, serban, beridak. Kadang-kadang dia lebih dahsyat daripada tok-tok guru kita juga. Tapi rupa-rupanya fikrahnya songsang. Antara contohnya Wahabi, songsang. Dia kata Tuhan duduk di langit. Habis? Hati-hati tuan-tuan. Ustaz Syakirin, dia cerita dengan saya, dia pergi ke Yaman. Yaman ni ada 2 tempat mengaji. Satu Sana'a, satu Hadramaut. Kalau nak hantar anak mengaji Yaman, pergi hantar Hadramaut. Hadramaut ni Habib Umar punya sekolah. Dan sana ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau belah Sana'a, dia banyak geng-geng Wahabi. Malah bukan Wahabi biasa-biasa, Wahabi ekstrim. Pakai senjata bunuh orang. Ahli sunnah wal jamaah ni, kita ni yang sunni, halal darahnya untuk dibunuh bagi mereka golongan Wahabi ekstrim, Wahabi yang memang ganas. Jadi Ustaz Syakirin ada kawan kat belah-belah situ, dan kawan dia ni menyamar je. Kawan dia ahli sunnah wal jamaah tapi menyamar. Jadi dia boleh masuk ke dalam satu library, perpustakaan milik Wahabi. Wahabi punya perpustakaan. Dia cerita dengan saya, Ustaz, perpustakaan tu besar Ustaz, dia kata. Panjang. Bangunan dia tu besar. Daripada lantai sampai ke siling, rak dia penuh dengan kitab. Semua kitab-kitab tu semua kitab Wahabi. Dan dia cerita, dia kata boleh dikatakan satu hari geng-geng Wahabi ni dia akan keluar buku, keluar kitab, kadang-kadang sampai 300-200 kitab satu hari keluar. Sebab tu tak pelik kalau tuan-tuan, saya terus terang cakap, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, pergi kedai buku, saya boleh kata 70 ke 80% mungkin kebanyakannya buku Wahabi. Hati-hati nak beli buku agama pun. Sekarang ni fitnah akhir zaman semakin dahsyat. Banyak buku Wahabi. Antara bukti ataupun cara nak kenal dia, ni buku Wahabi ke tak buku Wahabi, tengok dekat buku tu dia tulis, itu kebiasaan dia tulis ditahqiq atau ditashihkan oleh Syekh Al-Albani. Kalau ada nama Al-Albani tu Wahabi tu. Sebab Syekh Al-Albani ni ulama Wahabi, tok guru mereka. Syekh Usaimin, Syekh bin Bas, Arab Saudi tu. Banyak lagi lah kalau kita nak senaraikan. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Ni yang Rozaimi, sanjung sangat. Dr. Mazhar sama tu. Tu geng-geng Wahabi Malaysia tu. Wahabi ramai. Asalnya mereka ni tak ramai, tapi mereka punya pengaruh tu, bila dia keluarkan buku dia terlampau banyak di kedai-kedai buku, kita yang asalnya bukan Wahabi pun, kita orang biasa je, masyarakat umum, kita pun teringin nak belajar agama. Kita beli buku agama kat kedai buku. Beli kita pun baca. Sedikit sebanyak dia telah meracuni fikrah kita. Sikit. Kan? Contoh dia bawa dalil ayat tu, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kalau terjemah satu-satu memang maksudnya begitu. Ar-Rahman maknanya Allah yang bernama Ar-Rahman, ala atas, ala arsy, atas, arsy arash, istawa makna duduk. Kalau kita buka kamus, istawa makna duduk, tetapi istawa tu juga ada banyak makna lain. Tapi yang biasa dipakai makna duduk. Jadi dia kata ni Ar-Rahmanu ala arsy istawa, maknanya Allah yang bernama Ar-Rahman duduk di atas arash. Takkan nak sangkal ni, dia kata. Kita yang tak berapa nak mengaji ni percaya, habis jadi Wahabi.
Jadi pegang Allah di langit, Allah duduk di langit. Habis rosak akidah. Habis. Antara ciri-ciri lagi, ciri-ciri kewahabian, depa ni tak suka tahlil. Tapi makan kenduri tahlil nombor 1. Tahlil dia kata bid'ah, dia kata. Mana dalil? Dia minta dalil. Mana dalil zaman Nabi ada buat majlis tahlil? Lepas tu kita tanya dia balik, dah mana dalil nak pakai kereta? Mana dalil pakai Honda Cup? Zaman Nabi ada Honda Cup. Ni mana semua benda nak dalil. Payah mana boleh semua benda dalil. Ada perkara-perkara yang perlu pada dalil, ada perkara yang tak perlu pada dalil. Selagi perkara tu tidak merosakkan agama, dah apa masalah. Dah tahlil bukan berjoget, tahlil lainlah berjoget. Yang berjoget dia tak kata bid'ah. Anugerah bintang popular awak tak bid'ah kan? Anugerah skrin dalam televisyen, menyanyi melalak, nampak habis dada-dada, apa yang tu tak kata bid'ah? Tak? Banyak lagi unsur-unsur bid'ah dalam negara. Kenapa yang tu tak lawan betul-betul? Tapi bab tahlil, bab bersalam selepas semayang, bab wirid lepas semayang, bab baca Yasin malam Jumaat, baca kunut semayang subuh, habis semua dia kata bid'ah. Dia pakai satu hadis tu je. Kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Sedangkan kena tengok takrij hadis. Apa makna hadis tu? Kenapa Nabi sebut gitu? Waktu bila Nabi bercakap? Kena tengok nilai semua. Mereka ni pergi mengaji luar negara, dia belajar jurusan hadis saja. Basic tauhid, fiqh, tasawuf dia tak mengaji. Akhirnya dia pegang hadis totok-totok saja. Sedangkan hadis, ulama hadis hanya kerjanya mengumpul hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Baihaqi dan macam-macam imam-imam hadis, mereka mengumpulkan hadis, menjaga hadis. Tetapi soal hukum hakam itu kembali kepada ilmu fiqh, kembali kepada ulama fiqh. Bukan ulama hadis kena jawab hukum, ulama fiqh jawab hukum. Dia kena tengok jurusan lain-lain lah. Walaupun namanya doktor pakar, tapi pakar tu ada lain-lain. Ada doktor pakar tulang, ada doktor pakar jantung, ada doktor pakar bius. Mana boleh pakai rata. Kawan tu tulang dia tersepit, aksiden, bawa masuk bilik pembedahan. Kebetulan doktor pakar tulang tak ada. Sebab doktor pakar tulang tercekik tulang. Nampak? Yang kebetulan lalu depan hospital tu doktor pakar jantung. Dia kata tak kiralah, janji pakar. Masuk buat ni pembedahan ni. Lah kali doktor pakar jantung bawa keluar jantung kawan tu, mati terus kawan tu. Padahal kawan tu tersepit tulang. Bukan bahagian dia. Tu maksudnya. Lepas tu bila sebut fasalu ahla zikri, ahla zikri tu kena faham betul. Apa makna ahla zikri tu? Siapa yang layak dipanggil ahla zikri? Yang benar-benar duduk pada tempat dia. Ini bukan pada tempatnya, habis semua jadi. Tu jadi ilmu. Sebab tu kita kena hati-hati tuan-tuan. Saya tak risau sangat pasal Syiah. Syiah ni terang sangatlah nampak. Kalau duk sanjung sangat Imam Hussein tu, lepas tu pakaian hitam semua. Bukanlah orang muslimat ni lagi. Tapi maknanya setengah tu cara dia begitu kan. Lepas tu dia duduk pula menyorok-nyorok. Ada tempat-tempat khas dia saja. Dia berjumpa. Mengaji pun bukan rata masjid surau begini, kuliah umum tak. Dia ada kuliah khas kan. Dia sanjung sangat Saidina Ali sampai dia kata malaikat Jibril tersalah hantar wahyu. Cadangnya nak pergi rumah Saidina Ali, terlajak sampai ke rumah Muhammad. Tu yang Muhammad jadi nabi, dia kata. Kalau tidak sepatutnya Ali, dia kata. Ni bengong punya Syiah kan. Ada malaikat. Dia ingat malaikat Jibril ni macam postman terlajak rumah. Postman dia kadang-kadang terlajak salah alamat hantar surat. Nampak? Malaikat Jibril bukan kerja dengan pejabat pos. Ni malaikat, takkan dia tak tahu. Ni Syiah terang sangat dah. Semayang atas batu lah apa sebagainya. Tapi yang kita takut ni, sekarang ni masalahnya fikrah Wahabi. Sebab nampak gaya macam sama dengan kita, tapi dia ada kona sikit. Mula-mula nampak macam sama cara jalan tu, tapi hujung tu dia kona. Kita takut kita tak tahu yang hujung. Lagi dia kona dengan kita pun kona. Lepas tu kena mengaji tuan-tuan.
Mengajilah sungguh-sungguh. Kan? Tak faham, tanya sampai faham. Sebab ini zaman fitnah, zaman akhir zaman. Zaman nak rosak dah. Nak? Kita kena jaga-jaga, kena hati-hati. Baik, itu berkenaan dengan ilmu tauhid batang. Kemudian dia kata yang kemudiannya dan ayat yang keduanya, firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa tu maknanya dan, ma tu tiada, khalaqtu maknanya aku jadikan, dan tiadalah aku jadikan. Aku di sini Allah, ataupun dia terjemah sini dia pakai perkataan kami. Kami situ makna Allah lah. Tapi jangan kita faham kami tu makna ramai. Oh, maknanya Tuhan ramai lah. Tak. Di sini menunjukkan perkataan kami itu menunjukkan kebesaran Allah. Sebab tu kadang-kadang terjemahan kita tengok menggunakan perkataan kami. Dan tiada kami jadikan, kami di situ maknanya Allah. Kami jadikan jin dan insa, anas, yakni maknanya manusia. Jin dan manusia, melainkan kerana menyembah mereka itu, yakni mengerjakan ibadat akan kami. Baik. Wa dan ma tidak khalaqtu aku jadikan al jinni jin wal insi manusia illa melainkan li ya'budun. Li itu maknanya untuk, ya'budun menyembah kepadaku. Jadi li di sini kata ulama bukan lam ta'lil. Ta'lil tu maksudnya sebab, bukan lam sebab situ. Maknanya bukan ayat ni jangan kita faham macam ni. Dan taklah aku jadikan jin dan manusia sebabnya untuk sembah aku. Bukan. Sebab dalam pengajian ilmu tauhid sifat 20, dalam kita baca kitab Risalah tu Tauhid tu nanti, yang belah malam punya. Dalam nanti kita mengaji dalam sifat 20, Allah buat apa pun tidak bersebab. Pegang situ. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan pegang-pegang Allah buat sesuatu ni ada sebab. Tak ada. Kadang-kadang kita terpasan tengok bulan duduk sembang-sembang kita sambil makan kuih, ada dia terlepas cakap Allah buat ni sebab gini. Tak. Tuhan buat tak ada sebab. Jaga-jaga mulut, takut terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Rosak akidah cakap gitu. Allah buat apa pun tak ada sebab. Kalau Allah buat bersebab, maknanya Allah memerlukan sebab. Sedangkan Allah tak memerlukan apa-apa. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Allah tak perlukan siapa-siapa pun, tak perlukan apa-apa pun. Pegang situ orang kemah. Dah kenapa Allah cipta kita semua sekati dia? Tak ada apa sebab. Allah nak buat, Allah nak bagi hilang, boleh hilang. Tak ada masalah bagi Allah. Tak ada apa sebarang sebab. Jaga-jaga. Kan? Yang bersebab ni makhluk. Kita bersebab. Kenapa makan? Lapar, dia kata. Dah kenapa ngaji? Tak reti. Jadi ada sebab je apa kita buat. Kenapa menikah? Teringin. Ada sebab. Takkan tak ada sebab. Takkan bodoh gitu. Sebab apa ni? Itu biul namanya. Mesti ada sebab apa saja kita buat. Kenapa berjalan? Adalah sebab nak pergi sana. Adalah. Takkan saja jalan pusing, tak ada kerja. Tu gila. Jadi apa saja kita buat, makhluk ada sebab. Allah buat tak ada sebab. Ada satu orang ustaz ni, dulu viral. Mujur Sungai Tuntung tak jemput dia. Saya risau juga. Famous ustaz tu. Tapi sekarang senyap dah. Jabatan Agama banyak pantau dah, sekat dia daripada mengajar. Dia kata Tuhan ni sunyi. Maknanya sunyi, maknanya sorang-sorang, sian, kata gitu. Jadi bila Tuhan sunyi, Tuhan pun cipta kita makhluk. Jadi ada kawan sikit nak bercakap. Gitu. Bengong. Dia ingat Tuhan ni perlukan kita ke? Tuhan tak perlukan kita, tuan-tuan. Kita yang perlukan Tuhan. Apa saja yang berkait dengan Allah tak memerlukan siapa-siapa. Contoh, Islam kait tak dengan Allah? Kait tak? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi kita kena faham, Islam tak memerlukan kita, tapi kitalah yang memerlukan Islam. Jangan wak muka sombong lah.
Makna kata kalau aku tak tolonglah parti Islam, takkan menang . Tak. Parti Islam tak memerlukan kita, tapi kitalah yang memerlukan parti Islam. Jangan awak sombong itu. Parti Islam tak perlukan kita, tak nak sokong lah, tapi tak ada masalah. Sokong tak sokong, Islam tetap akan menang, sebab tu janji Allah. Tak ada yang payah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, kata Allah. Sesungguhnya apa saja yang Allah nak buat, tidak ada yang payah, segalanya mudah bagi Allah. Tak ada apa yang payah. Bukan Allah perlukan kita. Tolonglah pakat ramai-ramai undi Islam, bawa apa, saya boleh jadi Tuhan. Allah kata dah. Musokong tak sokong, Allah tetap Tuhan. Musokong tak sokong, Islam tetap Islam. Islam tetap mulia. Tak ada masalah kan. Surau ni kita pakat ramai-ramai tak nak datang surau. Surau tetap mulia sebab dia surau tempat semayang. Kapet ni tetap mulia di sisi Allah. Kipah dalam surau tetap mulia di sisi Allah. Kita yang tak nak datang tak ada masalah. Kita yang perlukan surau, bukan surau perlukan kita. Tengok sombong tak sombongnya kita buat tak peduli, ulang-alik depan pintu surau ni banyak kali. Buat tak kisah dia orang panggil azan semayang ke, buat kuliah ke, dia buat tak peduli lah. Tapi lah kali bila mati bawa ke mana? Masuk dalam surau ni lah. Mati buat apa masuk dalam surau ni? Campak kat longkang tu lah. Nampak? Tak payah semayang dalam surau, semayang tengah jalan. Sebab dia main kat tengah jalan ni, tak masuk dalam surau. Tapi bila mati baru nak pergi ke surau. Dah siapa perlukan siapa? Tadi sombong sangat. Lah kali dia juga perlukan surau. Dia juga perlukan ahli jemaah. Dia juga yang perlukan AJK masjid. Dulu kan main marah kat orang jemaah. Dia kata azan subuh bising sangatlah, tala speaker tempat lain lah. Tala tepat sangat kat rumah saya, sebab rumahmu tak pergi sembahyang tu tala kamu. Dah marah sangat. Lah kali bila mati cari apa? Itu imam tak? Nak menunjukkan lah kali Islam yang kita marah, kita tak suka, tak setuju itulah kita akhirnya perlukan dia juga. Macam orang duk marah, ada setengah orang marah, sebut hudud marah. Mula-mula dulu lagi dahsyat, bau sebut jeling mata-mata. Jugit. Bau bukan dud lagi. Dah, marah tak boleh sebut hudud. Lah kali bila jenayah banyak ni barulah nak cakap. Patut kita laksana hudud nak bau jenayah kurang. Lah kali Islam juga mau cari. Sebab Islam penyelesaian. Kan? Lah kali bila anak tak boleh nak pi, perangai dah tak boleh nak bendung, lah kali yang tahu ni. Sekolah agama ya. Sekolah agama jadi ibarat sekolah sampah. Bukan saya hina sekolah agama tak, tapi kita buat jadi macam tu. Bila dah tak barang tak pakai baru hantar sekolah agama. Betul tak? Barang tak boleh guna dah bahagian dunia, ngapas sipir pun tak boleh, nak cakap orang putih pun berbelit lidah, baru hantar ngaji sekolah agama. Lepas tu nak baca Quran lagi berbelit lidah. Nampak? Orang kata alih, dia kata ba. Ada. Ni masalah. Tu. Jadi kita betulkan balik. Kita buat apa pun ni kerana Allah. Jadi di sini lam ni adalah lam hikmah, kata ulama. Lam hikmah maksudnya hikmahnya, bukan sebabnya. Jadi maksudnya, dan taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya menyembah aku. Maksudnya tu. Hikmah ni apa dia? Lebihnya, kelebihannya, kebijaksanaannya. Tu hikmah ni panggil hikmatut tasyri'. Jadi apa saja yang Allah buat, kita jangan kata sebab, tapi kita kata hikmah. Apa hikmah Allah jadikan pokok kelapa sawit? Ada apa? Lepas tu kita bahas. Hikmahnya gini. Kelebihan. Jangan kata apa sebab Allah jadikan pokok kelapa sawit. Tak ada sebab. Hikmah. Jadi hikmah. Contoh kenapa Allah mengharamkan babi? Apa sebab? Jom kita fikir sama-sama pagi ni. Renung pejam mata, bayang wajah Nabi. Bayang wajah babi. Wajah Nabi pula. Fikir kenapa babi tu haram. Sebab apa haram?
Sebab hidung dia penyek? Tak. Sebab apa? Ekor pendek? Tak juga. Sebab dia busuk? Tak juga. Ada lagi binatang busuk juga lain. Kan? Sebab apa? Nak buat tunggangan tak boleh, naik atas dia rebah. Nak buat binatang peliharaan hodoh. Kan? Jadi macam tak ada guna lah pula. Kenapa tak boleh makan? Tak boleh makan sebab Allah tak bagi makan. Itu ya. Hikmahnya kerana Allah mengharamkannya. Tak ada, bukan kerana babi sebab dia kotor lah, sebab tu Islam tak boleh makan. Ada satu kisah ulama Pakistan. Benda ni berlaku di negara Pakistan. Jadi ada perbincangan tentang pengharaman babi. Akhirnya Yahudi tanya kepada ulama Islam. Ada 3 wakil lah, wakil agama Yahudi, Islam, Kristian. Yahudi ni tanya kepada ulama Islam, kenapa Islam tak boleh makan babi? Ulama Islam ni pergi jawab, tak boleh makan babi sebab sebab babi tu kotor. Maka Yahudi ni kata, Yahudi ni Allah cipta dia, memang bangsa Yahudi antara bangsa yang bijak. Sebab tu kebanyakan teknologi dunia kita ni banyaknya teknologi Yahudi. Jadi Yahudi ni kata tak apa, kalau macam tu kami akan reka sebuah mesin basuh babi nama dia. Washing machine pig nama. Mesin basuh babi. Jadi babi yang kotor masuk dalam mesin jadi bersih. Jadi bolehlah makan. Kata yang Kristian ni pula, dia kata kalau macam tu lepas ni Islam boleh makan babi lah, sebab babi dah bersih. Ulama Islam ni pun terpinga-pinga, nak jawab macam mana. Kalau sungguh dia buat mesin tu, buat celak tepung lah kita. Macam mana kira? Tiba-tiba seorang ulama Pakistan yang duduk di bawah, dia jadi audience dia, bukan jadi ahli panel, dia audience dia, Tok Guru. Dia pun bangun, dia kata, "Hei babi-babi sekalian, diam," kata. Dia panggil 3 babi tu. Nampak? Lepas tu 3 ni marah dia. Jangan panggil kami babi, dia kata. Dah panggil babi pun kamu dah rasa jijik, apatah lagi nak makannya, kata dia. Haramnya babi bukan kerana kotornya dia. Haramnya babi kerana Allah mengharamkan. Tak ada apa sebab lain. Allah haram, ikut sudah. Taat sudah perintah Allah. Kalau Allah haramkan ayam, tak boleh kita makan ayam sekarang. Allah haram babi, tak boleh makan babi. Tapi kalau Allah halal, tak ada masalah makan. Sebab tu nanti dalam syurga ada orang tanya Tok Guru, boleh tak boleh nanti dalam syurga nak makan babi? Jawab Tok Guru, tak payah kata babi, bapak babi boleh. Nak buat masak apa? Masak merah ke apa ke, tak kira. Sebab apa? Sebab dalam syurga tidak ada lagi syariat. Syariat ni maknanya pantang larang, apa boleh, apa tak boleh. Undang-undang, peraturan. Allah letakkan peraturan di dunia, apa boleh, apa tak boleh. Dan peraturan tu untuk apa? Maslahah kita, untuk kebaikan kita. Dan itu adalah Allah buat semata-mata hak Allah. Allah nak buat gitu, sekati Allah. Contoh, zaman kita, syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW nak bertaubat memadai dengan istighfar, Astaghfirullahalazim, ataupun digalakkan dengan sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Tapi zaman Nabi-Nabi dulu, dalam kitab tafsir sebut, ada di antara zaman Nabi dulu yang syariatnya, peraturan dia, kalau nak bertaubat kena lawan pedang sampai 2-2 mati, baru taubatnya diterima. Kalau syariat tu dipakai sampai sekarang, agak-agak berapa orang tinggal dalam surau Sungai Tuntun ni? Tak payah kata tuan-tuan dengan saya tak ada dah. Dah buat silap sikit kita kena main pedang sampai mati dua-dua. Tu. Dah kenapa buat gitu? Tak baik. Bukan soal baik atau tak baik, itu perintah Allah, sekati Allah. Sebab nyawa kita milik Allah, badan kita milik Allah, semuanya milik Allah. Jadi bila Allah nak suruh pancung kepala ke apa ke, sekati Allah. Allah nak suruh potong tangan pencuri, sekati Allah. Tak payah kata tangan. Kalau ayat tu kata potong kepala pencuri, potong kepala wajib tak? Tak kira siapa-siapa. Ini soal taat. Ini soal wala.
Nah, ini soal patuh, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat perintah Allah. Itu yang menjadikan orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ini banyak songeh. Orang suruh laksana Islam, satgi kona kok ni, satgi kan ni, kenapa yang ni. Macam zaman Nabi Musa, nak hidupkan mayat ni, nak tahu siapa bunuh dia. Allah perintahkan bagi tahu ke kaum dia, nak suruh sembelih seekor sapi lembu. Nabi Musa bagi tahu, banyak songeh dia. Kaum Nabi Musa ni. Tanya balik Nabi Musa, sapi macam mana, warna apa, besar kecil, macam-macam. Cari dah lah. Tujuan tanya tu nak melambat-lambatkan ni. Berapa nak laksana hudud? Kenapa masyarakat majmuk payah gini? Oh, nak laksana undang-undang Allah, jawab masyarakat majmuk. Dan nak laksana undang-undang dia, awak tak jawab masyarakat majmuk. Nak undang-undang bahagian dia, sukati boleh ubah dalam tiba-tiba masa boleh buat. Tapi bila nak ubah, nak hukum kepada hukum manusia, daripada hukum manusia kepada hukum Allah, macam-macam alasan. 50 tahun lebih merdeka, tak boleh nak laksana lagi. Ini masalah. Buat hal. Sebab dia tak faham illa liya'budun tu. Yang dia tu hamba je. Bila hamba, ikut sudahlah. Banyak tanya, banyak korek. Dan tiada kami jadikan jin dan anas, yakni manusia, melainkan kerana menyembah mereka itu, yakni mengerjakan ibadat akan kami. Apa makna ibadat? Apa makna menyembah? Kita duk selalu sebut menyembah ni, ataupun ibadat. Apa makna dia? Dalam bahasa setengah tafsiran kitab, dia kata mengabdikan diri. Kadang-kadang kita pun tak faham lagi apa maksud mengabdi. Mengabdi tu hamba abdi. Hamba je okey lagi, tapi nak lagi power hamba abdi, maknanya pencacai. Kuli batak. Macai, tak kira apa nama apa pun. Maksud gitu. Jadi hamba abdi kepada Allah, pencacai Allah, macai Allah, kuli batak Allah. Maksud situ. Maknanya apa saja Allah kata siap, baik, okey, tak ada banyak cakap. Ini bila Allah kata gini, macam ni tak boleh, macam tu tak boleh. Banyak. Nak tukar kot sana, nak tukar kot sini. Kata dah orang berzina sebab 100, kita buat ikat jamin tak boleh. Kita buat denda 50,000 tak boleh. Nak ubah-ubah apa yang telah Allah tetapkan. Ni. Tak boleh lah. Bila sebut menyembah ibadat, maknanya ikut, mengabdikan diri, maksudnya memperhambakan. Kita ni jadi hamba di sisi Allah. Apa maksud hamba? Ikut aja. Tak ada nak kata apa, ikut aja. Tu ikut jelah agama ni. Kenapa kita tak nak ikut, ataupun kita duk kona-kona? Sebab kita tak berapa nak percaya. Orang kalau percaya sungguh, ikut aja. Macam Tok Bomoh, orang percaya ke Tok Bomoh? Tok Bomoh kata ambil darah ayam ni minum. Dia potong ayam, lepas tu ada darah tu. Dia kata darah ni kena buat minum, bau jadi ubat dia. Padahal darah kan, dia geli tak darah? Geli, tapi percaya punya pasal, pergi minum juga. Minum sampai sedut habis ayam tu, kering ayam tu, tak ada darah. Tok Bomoh kata sikit je minum terlebih. Percaya sangat, kata Tok Bomoh. Sampai benda mengarut pun percaya juga. Itulah namanya mengabdikan diri pada Allah. Jadi kalau kita kata mengabdikan diri pada Allah, percaya terus menerus pada Allah. Allah kata apa, sama ada logik akal atau tak logik akal, bukan bicaranya. Apa Allah kata, ada nas qat'i, ayat Quran kata, hadis yang sahih kata, maka wajib kita taat, jangan banyak cakap. Jangan banyak cakap. Itu tandanya mengabdikan diri. Sebab tu dia kata mengerjakan ibadat akan kami. Kami ni makna Allah, kepada Allah. Dan memadalah, maknanya cukuplah dengan ayat ini menunjukkan atas kemuliaan ibadat. Maka dengan ayat ini menunjukkan mulianya ibadat. Mulianya ibadat. Tadi dia kata mulianya ilmu. Yang kedua ni mulianya ibadat, dia kata.
dan melazimkan berhadap atasnya, maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini. Dua pekerjaan ini, dua urusan. Mana urusan? Urusan ilmu dan urusan ibadat. Urusan ibadat itu amal, urusan ilmu itu ilmulah. Ilmu dan amal. Keduanya yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Kedua-dua urusan tadi, urusan ilmu dan urusan amal itu, itulah yang melengkapkan kedua-dua negeri, dia kata. Negeri-negeri mana? Negeri dunia dan negeri akhirat. Negeri dunia dan negeri akhirat. Tok Guru Ni Aziz dia menghuraikan kenapa dipanggil dua negeri ataupun dipanggil negeri. Dunia dipanggil negeri, akhirat dipanggil negeri. Dalam sesebuah negeri, sebuah negara, biasanya ada urusan ekonomi. Maknanya ada mata wang dia. Macam urusan dunia kita ada mata wang ringgit. Negara kita dipanggil ringgit Malaysia. Nanti di urusan akhirat pun dia ada mata wang dia. Tapi mata wang dia bukan lagi ringgit Malaysia, tapi mata wang dia ialah pahala. Waktu tu, andai katalah contoh, ya, dia bangkit padang mahsyar, dia tengok dalam poket dia ada lagi RM50. Tak guna lagi masa kat dunia. Kata contoh ajalah, ada RM50. Kat akhirat tu padang mahsyar tak boleh pakai RM50. Tengok-tengok, timbang-timbang, dosa berat sikit, dia pun ulur slow-slow kat malaikat. Ejah dia kata. Malaikat kata dah, tak laku. Mu punya 50 tak laku. Tak payah kata 50, mu bagi 1,000 ke 5,000, berapa juta, berapa bilion, tak ada. Itu lakunya dunia, mata wang dunia. Mata wang akhirat pahala. Jadi orang yang bijak transfer duit dia, bukan transfer ke mesin CDM. Bukan Maybank tu, bukan. Transfer dalam mesin tabung bergerak tadi, mana? Tabung jalan. Tu mesin CDM kat tu. Masukkan duit kita dalam tu, dia jadi bertukar mata wang ni jadi mata wang akhirat, jadi pahala. Lagi banyak kita masuk, lagi kaya kita kat sana nanti. Dah, soalnya percaya tak percaya je. Kalau yang percaya dia buat sungguh, yang tak percaya, ya kedak ustaz ni, ya kedak, aku bos RM1 dulu, dia kata. Bos RM1 dulu tu bukan dulu, dulu, kini dan selamanya. Patut meningkat lah. Bahagian makan kita pun makin meningkat. Betul tak? Dulu perut tak buncit lagi, sekarang buncit dah. Maknanya makin tambah kita makan. Dah bahagian dunia boleh tambah, takkan bahagian akhirat tak boleh tambah? Kan? Nak tambah lah. Sikit-sikit. Tu. Baik. Jadi itu dia. Dua negeri dia kata. Menunjukkan atas kemuliaan ibadat dan melazimkan berhadap atasnya, maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini, keduanya yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Adapun dunia kerana tempat berusaha dengan dia, dan adapun akhirat kerana tempat mengambil buahnya. Dua-dua kita perlukan, dia kata. Dunia adalah tempat kita bercucuk tanam, akhirat adalah tempat kita menuai hasil. Kalau orang yang tak bercucuk tanam di dunia, maka tak adalah hasilnya nanti di hari akhirat. Apa maksud bercucuk tanam? Bukan pakat balik-balik ni pergi tanam sayur, tak. Tapi maksud bercucuk tanam, buatlah segala amal yang kita tak nampak lagi hasilnya. Semayang mana nampak? Dapat apa semayang? Betul tak? Ni kita mengaji, keluar kuliah ni dapat apa? Dapat makan, adalah makan. Tapi dapat apa? Dapat duit. Tak dapat duit, kan? Dapat apa kita buat semua ni? Bahagian kita buat ni memang tak nampak, sebab tempat tuai dia bukan sini. Tempat tuai dia akhirat. Apa yang kita buat kat dunia ni kita tak nampak lagi. Akhirat sok kita nampak, menyesal kita. Menyesal. Yang dah buat pun menyesal. Yang dah bersungguh pun menyesal. Sebab dia kata, kalau aku tahulah macam ni hasil dia, aku nak lebih lagi daripada ni. Kalau aku tahulah macam ni pahala mengaji, nescaya aku tak berhenti mengaji. Pas habis kuliah ni aku pergi cari pula kuliah lain. Aku nak mengaji lagi. Sebab dia dah nampak betapa besarnya pahala menuntut ilmu. Kalau dia nampak pula pahala semayang, nescaya takkan berhenti semayang dia. Kalau dia nampak pahala baca Quran, tak stop baca Quran. Sampai nak mati pun dia sanggup nak baca Quran.
Tapi sebab barang-barang ni barang rahsia, barang gaib, Allah sengaja sembunyikan sebab Allah nak uji hati kita. Barang sembunyi, barang ujian. Sebab dia tersembunyi. Kalau barang nyata, tak ujian dah. Sebab tu exam, cikgu-cikgu sekolah sembunyikan soalan. Sebab barang rahsia, barang sembunyi. Boleh je kalau dia nak nyatakan soalan. Tapi nilai tak sama dah lah. Bila sembunyi, nilai dia lain. Sebab tu bila kita, anak murid kita atau anak kita skor A dalam subjek, bila dia jawab exam, A dia tu jadi bernilai. Sebab apa bernilai? Dia boleh jawab soalan yang dia belum tahu. Tapi kalau dah tahu tapi dapat A tu tak ada nilai. Sebab dah tahu. Nak respect apa? Memanglah boleh A, soalan dia dapat dah, orang kata. Tapi bila dia tak tahu kemudian dia jawab A, orang sanjung tinggi A tu. Padahal A ni nak boleh apa A? Bukan payah tulis A kat buku dapat A. Bukan nak A tu, tapi sanjungan tu, kehebatan tu, kemuliaan tu sama. Sebab tu Allah sengaja rahsiakan. Kalau Allah tak rahsiakan, apa nilai ibadat kita hari ni? Tak ada nilai lah. Tapi bila Allah sembunyikan, ibadat tu jadi mahal, amal tu jadi mahal. Sebab apa mahal? Kita boleh buat, kita belum nampak lagi hasil, tapi kita boleh buat dah. Kita boleh buat dengan sungguh-sungguh, padahal hasil tak nampak lagi. Sebab apa? Sebab percaya. Percaya tu bahasa Melayu, bahasa Arab dipanggil iman. Itulah iman. Lagi tinggi iman seseorang, lagi tinggilah kepercayaan dia. Bila lagi tinggi kepercayaan dia, lagi kuat dia beribadat. Sebab apa? Sebab ibadat itu dilaksanakan dengan kepercayaan. Orang yang tak percaya tak buat lah. Ni ramai-ramai penduduk ni, ramai ni. Yang datang sini banyak daripada kampung lain, tapi yang dalam kampung sini tak berapa ramai juga. Tapi yang datang percaya. Dia yakin semayang jemaah 27 darjat. Dia yakin dengar kuliah dapat pahala banyak. Tapi yang lain tak datang sebab yakinnya kurang. Bukan tak yakin langsung, yakin. Dia kata Islam betul, tapi ada tapi. Tapi saya nak pergi mesyuarat. Dia nampak mesyuarat lebih banyak pahala daripada kuliah. Tapi saya nak pergi main golf, dia kata. Bagus. Main golf tu, pukul bola masuk dalam lubang, boleh masuk syurga, kata dia. Ada. Jadi kita nilai. Ni soal kepercayaan masing-masing. Dah tugas dakwah nak bagi orang percaya pada agama. Soalnya terpulang, Allah nak bagi dia percaya ke atau tak percaya, itu Allah yang bukakan hati dia. Kita sampaikan saja dakwah untuk supaya dia percaya. Jadi inilah dunia dan akhirat kaitannya. Jadi jangan sampai kita tolak dunia, kita pulun akhirat. Duduk dalam surau ni sampai tak nak keluar. Kata makan dulu ni. Makan apa? Nak kiamat dah ni, dia kata. Kiamat biar kiamat lah, makan-makan lah juga. Dah. Zikir. Mana. Tak kena. Ada seorang sahabat, dia kata dia nak buat ibadat banyak-banyak. Dia nak puasa tiap-tiap hari. Boleh ke? Dia tanya ke Nabi. Nabi pun jawab. Nabi kata, aku pun puasa dan aku buka. Aku pun menguruskan kehidupan dunia dan aku juga tidur. Aku pun semayang, aku pun buat benda lain. Aku pun menikah. Maksudnya Nabi pun buat kerja dunia. Ada? Bukannya akhirat saja, dunia pun buat. Cumanya kerja dunia tu zahirnya dunia, matlamatnya akhirat. Baru jadi pahala, baru jadi ibadat. Buat kerja dunia tak ada masalah, tapi biar tujuannya tujuan akhirat. Contoh, politik, berparti. Kita pun letak calon jadi ahli parlimen, nak kita buka cawangan dan sebagainya. Itu asalnya bukan akhirat, itu dunia. Sebab nak jawatan tu dunia, pergi parlimen dunia, Dewan Rakyat dunia. Tapi bila zahirnya dunia, tapi matlamat dalam dia, batin dia tu sebab nak agama, nak tegakkan agama, jadi akhirat. Maka politiknya jadi politik akhirat, politik Islam. Barulah yang ditegakkan Islam. Tapi bila zahir dunia, batin pun dunia. Kerja politik tu kerja dunia dah. Dalam pun matlamat dunia. Apa matlamat dunia? Aku nak jadi JKK supaya aku boleh tambah rumah aku bagi besar sikit. Jadi memang jadi dunia. Ini yang banyak ni, berebut-rebut jawatan. Sebab apa berebut jawatan? Sebab nak gaji besar, puluh ribu.
Nak tutup kes dia supaya orang tak buka kes dia, nanti kena penjara. Macam-macam hal. Akhirnya mereka berebut jawatan, nak rebut pangkat-pangkat dan sebagainya. Sama-sama dia bergaduh. Yang sakit rakyat kita. Yang dia gaduh-gaduh pun cukup makan, minum, kaya raya. Tak duit dia habis pun kroni dia punya pun duit berlambak-lambak. Projek keliling tangan. Dah kita nak ada apa? Yang sakit kita. Dia buat itu ini, kita yang kena. Ini masalah. Sebab tu hati-hati. Saya pesan, kita nak berpolitik, silakan politik. Tapi jaga matlamat kita biar matlamat akhirat. Jaga matlamat kita biar matlamat kerana Islam. Jangan sampai dulu kita konon-konon berdekah-dekah, bertakbir-takbir sebut kerana Allah, kerana Islam, tapi akhirnya kita dah jadi matlamat ke lain. Dah jadi pula nak nampak kepada jawatan pangkat. Dah nampak dah nilai duit ringgit. Ini dah jadi jaga-jaga. Ingat, jangan main-main dengan dunia, kerana dunia itu beracun. Hati-hati. Jangan berjinak-jinak dengan dunia, kerana dunia boleh telan kita. Dunia ni bila perlu saja pakai, tak perlu jangan pakai. Jawatan orang letak, orang pilih, kita ambil. Jangan meminta-minta. Ini dah ada ni, jenis nak minta-minta jawatan. Orang yang minta jawatan takkan ada pertolongan Allah pada dia. Dia akan jadi rosak. Tak kira lah apa jawatan pun. Kalau orang lantik dia, orang yang pilih dia, pegang dengan amanah. Tapi jangan meminta-minta. Ini kita pesan dalam sudut agama. Tak kira lah siapa pun. Jadi ini yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Dan kita akan sambung nanti kuliah seterusnya. Maka sebenarnya bagi hamba itu bahawa jangan membimbangkan, melainkan dengan keduanya. Berhenti kat situ. Dia kat kurungan maka sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah bal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar.